Adakah kita akan ada PM yang baru? Apakah kemungkinan perkara ini berlaku? Apakah potensi impaknya terhadap ekonomi negara? Terutamanya kewangan peribadi anda. Let's discuss. Pada awal bulan Julai 2001, rakyat Malaysia digemparkan dengan satu berita politik, iaitu UMNO menarik sokongannya terhadap Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dengan ini, ramai yang di kalangan kita telah mula risau dengan kemungkinan pergolakan politik yang bakal melanda. Negara sudah berada dalam situasi lockdown for more than a year. Ramai rakyat Malaysia yang telah kehilangan kerja disebabkan oleh kekangan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal wabak COVID-19. Tapi, kes COVID makin meningkat dari 2,000 lebih sampai 17,000 lebih satu hari. Bagai menyapukan garam atas luka. Yes, rubbing the salt on the wound. Sekarang, ketidakstabilan politik pula. Apa nak jadi ni? Makin stres ah! Let's get to the topic. Yes, you are right. Kalau anda nak pergi cari dekat internet, pergi cari dekat YouTube, memang betul-betul merumitkan. Tak ada tempat yang explain it in a very simple manner. I try to explain in a very simple way as possible. Now, menurut Wikipedia, by common practice, a prime minister is a person who commands the majority support of the parliamentary house. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ini maksudnya kita ada agung yang di Pertuan Agong, dan bawah yang di Pertuan Agong kita akan ada sistem parlimen. Dan dalam sistem parlimen tersebut, kita akan ada dua jenis dewan. Dewan negara dan juga dewan rakyat. Nah, Dewan Negara ini terdiri daripada senator-senator yang dilantik. I think now we have around 65 of them if I'm not mistaken. Tugas-tugas senator adalah untuk menyemak undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat sebelum ia dihantar kepada yang di Pertuan Agong. Itu bukan apa yang kita nak fokus. Sebab ahli-ahli dalam Dewan Negara tidak boleh menentukan siapa yang akan jadi PM ataupun siapa yang patut meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Now, the focus is Dewan Rakyat. So, apa yang ada dalam Dewan Rakyat? Dewan Rakyat terdiri daripada wakil-wakil rakyat, iaitu YB. These are Parliament Representative yang dipilih melalui pilihan raya umum. Yes, YB. Thank you, YB. Yang berhormat, Dewan Rakyat kita mempunyai jumlah 222 kerusi. Tapi, sekarang kita hanya ada 220 kerusi sahaja, minus Parlimen Batu Sapi dan Parlimen Gerik. Ada banyak maklumat di luar sana yang tak sama. Ada yang menyatakan parti politik A mempunyai 37 kerusi. Ada yang menyatakan parti politik B mempunyai 40 kerusi. So, in order to make things very clear, apa yang saya buat, saya pergi ke laman sesawang Parlimen in order to obtain accurate data regarding this. Now, let's look into it. So, kita ada dua bahagian. Pihak kerajaan yang diketuai oleh Perdana Menteri kita mempunyai 112 kerusi. Manakala pihak pembangkang pula mempunyai 105 kerusi. So, ini adalah jumlah kerusi sebelum UMNO menarik sokongannya terhadap Perdana Menteri kita. Now, what is causing the problem? The problem is sekiranya Perdana Menteri kita tidak mempunyai sokongan majority, then there is a possibility that the government will not be successful. So, kalau kita tengok situasi yang sekarang, sekiranya UMNO menarik sokongannya terhadap Perdana Menteri kita, maka pihak kerajaan hanya akan mempunyai jumlah kerusi 74, manakala pihak pembangkang pula akan kekal dengan 105 kerusinya. Ini maksudnya pihak kerajaan tidak lagi memegang jumlah kerusi majoriti dalam Dewan Rakyat. So, what does this mean? So, apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang Perdana Menteri hilang sokongan majoritinya? Adakah dia akan kehilangan jawatannya secara automatik? Jawapannya, bukan automatik. Secara hemanya, Perdana Menteri sepatutnya meletakkan jawatannya when he loses his majority support. But, sekiranya beliau enggan, di sinilah yang di Pertuan Agong akan memainkan peranannya sebagai kuasa neutral yang lebih tinggi daripada politik. Hanya yang di Pertuan Agong saja yang boleh memutuskan untuk mengosongkan jawatan Perdana Menteri. Dengan sokongan Dewan Rakyat, yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri yang baru dengan sokongan majority. Now, that's power. That is the reason why sekarang situasi politik dalam negara kita bagaikan telur di hujung tandu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. What if the Prime Minister loses his majority support all of a sudden
and parlimen perlu dibubarkan. Maksudnya, kita akan ada pilihan raya yang baru dan kita perlu memilih YB-YB yang baru untuk mengisi Dewan Rakyat. Apapun yang akan berlaku, kita tengok sajalah. Itu je kita boleh buat. Kita ni rakyat biasa. Kita tak ada apa-apa kuasa untuk mengawal keadaan politik dalam negara. Kita nak cari makan pun susah. Macam mana nak pergi kawal politik? So, in order to look into a country's economy, cara yang paling senang adalah kita melihat pada performance index ekonomi negara tersebut. So, in this case, Malaysia's index is called KLCI, Kuala Lumpur Composite Index. The movement of KLCI graphs actually reflects the health of the country's economy. Macam mana perkara ni berkaitan? Simple je. Indeks yang sihat akan menarik pelabur asing dan tempatan untuk melabur dalam negara. Syarikat-syarikat besar dalam Malaysia akan menyenaraikan saham mereka dalam Bursa Malaysia untuk mendapatkan dana pelaburan. Kita akan menggunakan dana pelaburan ini untuk company expansion. When the company expands, means that the business grows. With business growth, that will contribute to the employment, iaitu peluang pekerjaan. Yes, saya dapat kerja. Bila peluang pekerjaan makin bagus, maka bank-bank akan mengawal kadar faedah mereka. Dengan ini, kadar inflasi boleh dikawal. With better cash flow and better quality of life, the economy will improve. Panjang ceritanya. Of course, political instability put a lot of pressure on the performance of the index. But every dark cloud has a silver lining. The index runs within the range of 1,700 to 1,250. Kalau kita tengok pergerakan indeks tersebut mengikut perjalanan masa. So, every time the index went down, it went back up. First, MCO, it went back up. Second, PKP pemulihan, naik balik. Third, pembentangan belanjawan 2001, naik balik. MCO 2.0, naik balik. MCO 3.0, naik balik. Sejak pengumuman UMNO untuk tarik sokongan terhadap Perdana Menteri kita, indeks sedang menjunam. Now, let's think about it. Tak kisahlah whether the outcome is positive or the outcome is negative. Apa yang kita expect berlaku kepada KLCI Index adalah satu arah saja, iaitu sekiranya anda seorang pelabur saham, that's a good opportunity. Tapi sekiranya anda seorang rakyat yang biasa, bukan pelabur saham, relax. Things will get better. So, kita dah analyse situasi politik. Kita dah tengok apakah kesan pada ekonomi negara. Apakah langkah yang perlu saya ambil untuk mengurangkan risiko masalah kewangan saya? Mungkin keadaan ini akan berlanjutan untuk beberapa tahun yang akan datang. Ataupun mungkin keadaan akan bertambah baik dalam masa beberapa bulan sahaja. COVID vaksin. Apapun, kita hanya boleh sediakan payung sebelum hujan. Yes, you have to prepare your emergency funding. So, mengikut kajian terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia, hanya 52% sahaja rakyat Malaysia yang mempunyai wang simpanan sebanyak RM1,000 untuk tujuan kegunaan kecemasan. 24% saja yang boleh menampung perbelanjaannya untuk 3 bulan. Dan hanya 10% saja yang boleh menampung perbelanjaannya untuk 6 bulan. So, anda di kategori yang mana? Caranya simple saja. iSINA, iLestari, Moratorium Bank dalam pakej pemulihan. Simpan semuanya. Janganlah belanjakan kalau kamu tidak memerlukannya. Keep your cash. Lagi bagus untuk sesiapa yang masih bekerja dan masih bergaji, simpanlah duit anda. Tips yang kedua, hidup di bawah kemampuan anda. Macam mana nak buat? Senang je. First, elakkan hutang. Hutang kad kredit, skim bayaran mudah, tak perlu bayar dalam 30 hari, bayaran beransur-ansuran, elakkan semua ni. Saya tahu, hati tak pernah dengar, hati tak pernah tenteram, hati memang suka banyak perkara. Tapi apalah nak buat, kita terpaksa simpan duit pada masa yang sukar yang ni supaya kita boleh selamat. Because we never know how long the pandemic is gonna last. Berapa lama perkara ni akan berlanjutan, kita tak tahu. Belanjalah mengikut kemampuan anda, bukan keperluan anda. Malah jauh sekali kehendak anda. Now, for example, kalau kamu sudah ada satu laptop yang lama, yang masih berfungsi lagi, pakailah laptop tu sampai dia rosak habis. Kalau ada betul-betul rungsing dengan masalah hutang, talk to the banks. Let them know your situation.
They will help you at times, like contohnya dalam perstrukturan semula jadual pembayaran. That's what differentiate them from Along. So, sekiranya anda berminat dalam topik-topik yang telah dibincangkan dalam video ini, please like the video and share it with your friends supaya Duitku TV boleh menjadi satu sharing platform dalam topik-topik isu-isu semasa, kewangan dan pelaburan. If you have any questions that you would like us to discuss on the next video, sila komen soalan anda. Stay safe, jangan keluar rumah sekiranya anda tidak mempunyai urusan yang penting. Praktis penjarakan sosial, wear your mask, and sekiranya anda belum terima lagi vaksin anda, tunggulah. Apa lagi kita boleh buat, betul? We can only wait. Kita bukan dalam kategori vaksin AstraZeneca, vaksin Pfizer, vaksin Sinovac. Kita semua berada dalam kategori mana vaksin saya. Saya Harin dari Duitku TV and see you in the next video. Bye bye.